Dia ibaratnya gini, daripada banyak dalil-dalil yang Allah sebutkan mengenai dengan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, misalnya laki tu pemimpin kepada wanita, maknanya apa? Ada sifat qawwam yang Allah ciptakan dalam diri laki secara semula jadi. Maksudnya gini, ibaratnya Allah bagi modal, ya. Ada modal kepada laki, kemudian dibagi lagi kekuatan fizikal, segala modal gitu istilahnya. Macam kerajaan kita sekarang ni duk bagi modal dekat peniaga-peniaga kan, dekat belia, ada yang wanita pun ada kan, duk bagi modal. Baik, ketika mana Allah memberikan modal kepada lelaki kan, modal dalam sudut untuk cari untuk mencari nafkah, ini Allah dah bagi modal kat orang lelaki. Yang ni kat modal aku bagi kat engkau kan, termasuklah modal tu, termasuk misalnya aurat lelaki tu mudah kan, jadi dia nak kerja pakai seluar pendek je pun dah boleh, jadi tak kisah, tak ada masalah kerja panas-panas pun. Pakai seluar pendek maksud itu short sampai lutut, bukan pendek sampai peha dah, sampai lutut, maknanya asalkan tutup pusat sampai lutut, settle kan, jadi aurat dia sikit sangat, tu termasuk modal kan, termasuk modal yang Allah bagi yang mempermudahkan dia untuk mencari nafkah. Baik, tapi dengan amanah Allah bagi tahu, aku bagi kau segala modal ni dengan syarat nanti bila engkau gunakan modal ni untuk bisnes dengan makna kata mencari nafkah kan. Kita buat satu analogi, kita cerita ginilah, maknanya dia ni adalah seorang lelaki, seorang manusia yang kemudian ni diberikan modal oleh seseorang. Sekarang aku bagi kau modal 30,000, buka kedai, nanti separuh daripada pendapatan kamu, daripada modal, hasil daripada modal yang aku bagi ni, kita buat perjanjian investment. Jadi separuhnya bagi dekat, misalnya sepatutnya bahagian investor lah kan, sepatutnya kita kata aku bagi kau modal, okay, separuhnya kau kena pulangkan kat aku, tapi aku tak nak, aku nak separuh tu kau bagi dekat anak isteri kau, bagi total, dan total semua, jangan ambil langsung, awak punya separuh je. Okay. Itu pesanan daripada pemodal, kita terima, okey tak apa, saya terima dengan janji tu, dengan amanah itu. Kemudian tiba-tiba kita lepas dapat modal tu, kita okey, katalah dia ada dua keadaan kan, satu dapat modal betul-betul buka kedai, betul-betul bisnes, okey, separuhnya dibagi, kita tak ada masalah. Cuma situasi kedua, masalah adalah dia buka kedai, kemudian bila dia dapat income banyak, dia rasa dia yang kerja keras, dia dah tak ingat dah pemodal tadi kan, dia tak ingat dah pesanan tu, aku yang kerja keras seorang-seorang, kenapa tiba-tiba aku kena bagi kat dia orang yang duduk kat rumah tak buat apa-apa ni, padahal pemodal dah pesan macam tu. Maka dia adalah seorang pengkhianat, khianat kepada modal. Baik, situasi kedua, dia dapat modal tu, lepas tu dia rasa 30,000 nak buat apa susah payah buka kedai, baik aku guna je 30,000 ni sikit-sikit, duduk sajalah, tak payah dah lah susah payah nak bisnes, nak fikir, nak masuk stok, nak fikir barang, susun barang, nak siapa kerja, pening kata. Jadi tak payah pening-pening, duduk rumah, guna je 30,000 ni, sikit-sikit dah, selesai. Itu pun dia mengkhianati janji dia dengan pemodal tadi. Baik, bila menghadapi situasi kedua kan, orang yang telah diberikan modal oleh pemodal tadi dengan amanah, kemudian tiba-tiba dia tak mau buat, dia tak mau buka kedai, dia tak mau pening-pening, dia nak duduk saja. Maka si isteri dia ni tengok suami aku ni tak pegang amanah tu, dah lah aku pun ada tenaga, walaupun aku tak dibagi modal, aku boleh mula merintis dari bawah. Dia pun mula merintis dengan segala keupayaan yang dia ada, dengan segala tenaga yang dia ada, dengan segala struggle lah, fikiran, hati, perasaan, tenaga, semua yang dia ada, mula daripada zero, tanpa apa-apa modal. Akhirnya dia lebih berjaya daripada suami dia yang tadi dapat modal tapi tak buat apa-apa. Kemudian tiba-tiba suami ni kata, oh isteri aku dah banyak duit kan, isteri aku dah banyak duit, dia dah berjaya dah, bisnes dia lagi besar, aku ni bila dah duit mula nak habis, aku pun baru nak start lah dengan jual air tepi jalan kan. Jadi bila tengok bini dia dah company dah banyak, dia pun kata dah lah, buat apa aku bagi lagi, income dia lagi banyak. Dia punya income 8,000 sebulan kan, aku punya income 800 sebulan. Kalau aku bagi setakat RM8 kat dia, apa dia untuk dia RM8, tak ada apa, tak payahlah bagi, bisnes dia lagi besar. Salah kan laki tu kan, salah kan. Dia salah sebab dia diberikan modal dengan amanah, dengan pesanan. Tak kira lah, pesanan tu tak cakap pun, kalau kamu dapat banyak ni, baru kamu bagi kat isteri kamu. Tak, pesanan tu cuma cakap, gunakan modal ni, dan hasilnya separuh kena bagi kat isteri kamu. Jadi itu perumpamaan. Jadi kita boleh nampak analoginya. Maknanya, memang bila seorang lelaki tiba-tiba
tidak mahu memberikan nafkah, apatah lagi menunggu untuk diberi, untuk diminta gitu, menunggu isteri untuk minta nafkah, itu maknanya dia telah khianat dari awal lagi, dan dia telah pun mendidik isteri dia untuk menjadi orang yang meminta-minta, pendidikan yang tak langsung. Jadi itu maknanya konsep yang kita, analogi yang mungkin kita boleh faham. Baik, jadi sekarang ni dalam keadaan akhir zaman ni, fitnah-fitnah seumpama ni lah. Jadi maknanya tadi kan ceritanya sebenarnya adalah bila dikatakan isteri adalah fitnah kepada seorang suami, dia sebut isteri dan anak-anak adalah fitnah buat kamu. Itu maksudnya Allah bagi tahu manual. Jadi sekarang ni poinnya kita sebagai wanita pula, kan? Yang sebagai isteri, maknanya kita ambil poin gini. Kita ni dah disifatkan oleh pencipta kita sebagai satu bahaya yang boleh mengundang fitnah kepada suami. Jadi hati-hati dengan sifat tu. Ini saya ingat saya selalu sebut, tapi tak apalah, kita ulang, namanya ilmu, kita kena tazkirah, kan? Selalu ingat, mengulang-ulang untuk kita ingat balik. Baik, bagaimana yang dikatakan isteri menjadi fitnah kepada suami? Isteri boleh mengundang, menjadikan seorang suami itu akhirnya jauh daripada Allah. Baik, satu dari sudut sifat kita sendiri sebagai wanita, secara fizikal kita sebagai wanita. Contoh, tak tutup aurat. Tak tutup auratnya seorang isteri bukan hanya akan membuatkan isteri itu masuk neraka, bahkan suami yang membiarkan isterinya berpakaian sedemikian juga akan ikut sama. Lepas tu kadang-kadang saya tengok kadang-kadang saya tengok wawancara yang suka yang selalu mewawancara pasangan-pasangan bahagia ni. Kadang-kadang saya tengok pasangan tu sangat bahagia, tapi saya sedih, dalam hati saya tengok tu sedih. Mereka menyangkakan mereka adalah pasangan yang sangat ideal, bahagia gitu kan. Tapi padahal di akhirat, kan, di hadapan Allah, kan, suami itu akan kena seksa disebabkan isteri dia. Sebab apa? Sebab tengok pasangan tu pakaiannya macam mana. Yang seorang seluarnya lubang-lubang, kan, koyak-koyak sana sini, kan. Yang seorang lagi kainnya tak cukup meter, kan, bajunya tak cukup saiz. Jadi maknanya masing-masing tu auratnya saja dah jelas macam tu. Kemudian kepalanya gondol lah, kan, tak adalah pakai apa-apa, tapi mereka sangat bahagia dan merasakan itulah pasangan yang paling baik untuk dia, dan dia bahkan menyebut dunia dan akhirat gitu kan. Jadi maknanya kita kata inilah dia pasangan yang akan menjadi fitnah kepada seorang suami. Jadi maknanya pasangan itulah yang akan membuatkan suami masuk neraka sama-sama. Dan sebab si suami bahkan bahagia dengan keadaan isteri dia yang tidak menutup aurat dengan baik. Yang sama-sama tak pandai baca Quran dan bahagia dengan ketidakpandaiannya membaca Quran. Tak pernah belajar sama-sama pun untuk pergi belajar baca Quran. Walhal baca Quran tu wajib bagi orang Islam. Jadi itu maknanya supaya kita hati-hati jangan sampai kita jadi fitnah kepada suami itu secara fizikal, dari segi penampilan kita sendiri. Dan maknanya kalau kita menjaga diri kita, kan, dari beberapa sudut yang kita pernah sebut sebelum ni, dari segi auratnya, dari segi gaya percakapan kita bila di luar, dari segi langkah, cara kita berjalan, kan, dari segi perhiasan kita, itu semua kita jaga bila di luar sana. Itu satu sudut sebenarnya kita menyelamatkan suami kita. Baik,